السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته المشهورين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق علينا شهد لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا المصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقاب وتنفرج به القرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الأخوات ويستسقى الغمم بوجهك وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu alaihi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, memuliakan Tuan Pengurusi Surau, pegawai-pegawai surau, Imam Bilal Syiah, JK Surau, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang dikasihi sekalian, insya-Allah. Pertama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan taufik dan hidayah kepada saya dan kepada kita semua. Pertamanya kita dapat tunaikan perintah Allah, dapat semayang fardu maghrib dengan cara yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu cara berjemaah. Banyak pahala yang disediakan bagi orang yang mengerjakan sembahyang fardu dengan berjemaah. Dan lebih-lebih lagi Allah SWT pilih kita pula di antara maghrib dan isyak ni untuk menghidupkan suasana ilmu, untuk menghidupkan amalan yang seperti mana bilik-bilik yang ada di Masjid Nabawi, iaitu majlis ilmu di zaman Nabi SAW. Dan di antara maghrib dan isyak ni Allah SWT hantar malaikat khusus untuk cari majlis-majlis yang mana boleh mengingatkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bersyukur lagi lah Allah SWT masih bangkitkan kita sebagai orang yang beriman pada Allah. Dan oleh kerana itulah pada hari ini kita kena faham maksud kita, tujuan Allah SWT turunkan kita kat muka dunia ni. Pertama sekali tidak ada maksud lain, bagaimana kita dapat
Kita dapat keredaan daripada Allah SWT. Ini maksud utama. Bangun tidur je, inilah maksud kita. Yang selain daripada itu adalah keperluan dalam kehidupan kita. Jadi maksud yang sebenar kita, bagaimana kita boleh sampai kepada Allah SWT dalam keadaan Allah SWT meredai kita. Tidak ada gunanya sekiranya kita berjalan di atas muka bumi Allah, walaupun dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita bahagia, dan dalam keadaan kita memiliki harta yang banyak, tetapi setiap langkah kita sentiasa berada di bawah kemukaan Allah, maka apa gunanya? Biarlah kita tidak ada apa-apa saja, tetapi setiap langkah, setiap nafas yang kita tarik, dan semuanya berada di bawah keridhaan Allah SWT. Jadi kita kena faham, inilah maksud kita, inilah maksud tujuan kita diturun ke atas muka bumi. Yang wajib kita kena yakin ni, bukan sekadar kita percaya begitu saja, kita nak tasdikkan, kita nak benarkan tentang perkara ini, sehinggalah ketaatan demi ketaatan datang dalam diri kita, sampailah dapat sifat takwa kepada Allah SWT, supaya kita melaksanakan perintah Allah seperti mana yang Allah SWT kehendak. Dia mestinya bentuk dengan kualiti je, bukan saja dengan kuantiti, tapi dengan kualiti. Kualiti ibadat tu kepada Allah SWT. Jadi insya-Allah atas perkara itulah pada hari ini kita sentiasa kena ingat mengingati, dan kita ni manusia sentiasa diberi ujian. Inilah tujuan Allah SWT tingkatkan darjat seseorang itu. Memang Allah Ta'ala beri uji. Siapa lari daripada ujian memang takkan dapat. Larilah, dia sembunyilah kat mana, dia buatlah satu dunia baru sekalipun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak untuk menguji dia. Dengan ujian inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tingkatkan darjat demi darjat, sehinggalah lebih daripada darjat malaikat. Malaikat tu dia lain, malaikat dia tak nafsu, dia tidak ada beri ujian, dia sentiasa berada dalam taat. Ketaatan pada malaikat ni dah menjadi satu tabiat dia. Memang tabiat dia taat dia, tak ada punya lain. Tapi manusia ni diberi nafsu dengan berbagai-bagai jenis hal keadaan. Tentang perkara itulah pada hari ini sama kita ingat mengingati, supaya kita tak tenggelam dalam kehendak nafsu kita yang nak bermacam-macam hal dan keadaan. Jadi insyaAllah akan masuk perkara itu. Hari ini kita sambung pengajian kita penawar bagi hati, pada muka surat 28. Ini Jawi 28, pada ayat maka setengah daripada segala perkataan. 8 baris dia di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin fi darain adin. Maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat. Kalau siapa kitab dia gugur, di sini ada tiada. Kalau dia yang tertinggal perkataan tiada, tambah tiada. Macam saya ni dia gugur sikit. Perkataan tiada tu tak ada kat dalam ni. Tapi asal kitab tu ada tulis tiada. Maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat itu menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri. Ini balik pada hadis Nabi SAW kan, min husnil islami al-mar'i tarku ma la ya'ni. Keelokan, kecantikan Islam itu, iaitu seseorang itu dia menjauhkan daripada perkara yang tidak bermanfaat, tidak ada faedah. Dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada, tak ada faedah. Macam seperti mana yang diberi contoh sini, iaitu dengan menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri. Kan benda yang tak berfaedah. Dari segi hukum ni bukannya segi boleh tak boleh ini segi bermanfaat ke tak bermanfaat. Bukan kata hukum haram berkata ke tidak. Ini cerita pasal manfaat ke tak manfaat cerita benda ni.
Jadi Syekh ni mengatakan bahawa tidak memberi manfaat, tiada memberi manfaat itu menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri. Kan? Cerita macam-macam, negeri ni ada makanan ni, cerita kalau pergi Terengganu ni nasi atas tol lah yang top. Cerita benda-benda yang tak ada manfaat. Pergi Kelantan, cerita makan Kelantan, habis 14 luar negeri punya makanan, semua ada cerita. Sedikit pun tak meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Jadi satu perkara yang tidak bermanfaat, mana tidak memberi manfaat pada kita. Dan segala adat manusia, segala kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan, begitu juga dengan segala adat dia cerita tentang adat manusia ni, kehidupan dia begini, orang ni begini, hidup dia gini-gini. Dia menceritakan benda tu dikira-kira tak ada faedah. Tapi sekiranya satu perkara tu ada kaitan, hubung kait dengan syarak, dia boleh cerita benda tu. Kalau ada hubung kait dengan syarak, boleh cerita. Nak bagi contoh ke, nak bagi boleh cerita tentang perkara tu. Tapi saja-saja cerita, tu dia kata tidak bermanfaat, tidak ada manfaat. Lebih baik kita tinggalkan. Dan selaku ada kelakuan perniagaan, cerita pasal perniagaan sehingga kita lupa. Tapi kalau perniagaan sekadar keperluan cerita, tidak apa, tidak mengapa. Tapi ini yang habis, pergi ke surau pun cerita perniagaan, balik perniagaan, bangun tidur perniagaan, hari-hari itu dia cerita dia. Tidak ada cerita yang lain. Itu yang menjadikan tidak bermanfaat. Dan perusahaan, dan juga perusahaan. Tak kisah apa-apa, usahawan nak cerita pasal dia satu orang usahawan berjaya ke apa ke, ini pun kena tinggalkan. Dan inilah apa? Inilah menceritakan segala perjalanan kelakuan sehinggalah pada perusahaan tadi. Inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya. Memang ni lazim bagi cerita. Tak ada cerita lain. Kedai ke, restoran ni, kalau kita dengar sedikit sempat mesti ada yang cerita ni. Memang tak lagi daripada masyarakat cerita tentang perkara ni. Jadi oleh kerana itulah pada hari ini kita sebagai orang yang beriman, jadi kita kena beringat. Kita belajar amal hadis Nabi SAW, iaitu meninggalkan perkara yang tidak ada faedah. Segala malayang ni yang tidak ada apa-apa faedah, kita tinggalkan. Kalau kita nak mencantikkanlah keelokan agama dalam diri kita, jadi perkara-perkara yang tak berfaedah ni kita cuba tinggalkan. Nak tinggalkan terus tak step lah. Step lah, by step. Maknanya pelan-pelan kurangkan cerita. Dalam hadis Nabi SAW katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari kiamat, hendaklah dia bercakap dengan percakapan yang baik ataupun dia diam. Jumpa kita belajar diam. Perkara yang tak manfaat kita diam. Ini berlaku kepada sahabat-sahabat mereka sehingga mereka memasukkan batu ke dalam mulut untuk jaga percakapan. Ini dia. Kalau kita jenis bercakap ni, kita cari kawan yang kurang bercakap. Mungkin kurang sikit cerita. Tapi kalau kita jenis yang bercakap, jumpa pula orang yang lebih bercakap, bertambah. Bertambahlah ayat dia. Daripada ayat dia 180 patah perkataan, dia upgrade jadi 360 patah perkataan. Tambah pula 3 orang, jadi karangan dia. Dah jadi karangan SPM dah. Tak? Tambah ramai lagi, dah tak tahu. Tengok-tengok jam, kita dah dekat meja ni dah hampir 3 jam dah. Tak perasan dia. Sebab apa? Menceritakan perkara-perkara yang tidak ada faedah. Sebab tu kita kena tinggalkan. Kalau kita nak cantiklah amalan agama kita, supaya amal kita dipandang oleh Allah SWT, maka kita tinggalkan
perkara yang tidak berfaedah. Itu dia. Maka setengah daripada kebinasaan lidah, cerita pasal kebinasaan lidah pula. Maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu berdusta. Ni dia cakap, Syekh ni bagi tahu secara ijmal. Dia bagi secara rangkuman saja. Kadang-kadang tipu ni hukum dia sunat pula. Boleh, dibolehkan. Dibolehkan dalam syarak, dibolehkan juga. Ada masa dia. Ada masa wajib pula bohong tu. Ada masa wajib pula membohong tu. Tengok pada syarak macam mana. Tapi Syekh ni bagi umum lah, mana orang faham lah. Benda yang kata bohong ni bohong yang maksiat lah. Bohong yang mana? Bohong yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah menjadi binasa di lidah. Sebab tu kata maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu berdusta dan mengumpat. Begitu dengan mengumpat. Mengumpat ni ada juga dibenarkan dalam Islam. Dalam syarak dibenarkan mengumpat. Tengok umpat macam mana. Kan? Dia balik pada maksud tujuan mengumpat tu. Kalau tengok niat dia. Balik pada hadis innama a'malu binniyat. Tengok balik niat. Dan tengok keadaan situasi yang dikatakan yang boleh mengumpat tu macam mana. Kan apa takrif mengumpat. Akan datang kita akan tahu lah apa yang dimaksudkan mengumpat itu. Kita tahu takrif mengumpat pula. Kadang-kadang dibolehkan juga mengumpat dalam Islam. Yang tak boleh, yang tak boleh kita faham lah. Itu yang bertentangan dengan syarak. Itu yang tak boleh. Kadang-kadang perkara mengumpat juga boleh. Kemudian berbantah-bantah, berlawan-lawan kan, berdebat kan. Kadang-kadang boleh berdebat. Macam Nabi SAW, Allah perintah wajadilhum. Maka nak kau lawan dia, kau balas balik pada dia. Kena lawan. Kan Nabi SAW sendiri pun dia perintah untuk lawan balik. Kalau sekiranya dia ditindas, maka perlu lawan. Sebab tu kat sini Syekh ni dia letak secara ijmal, secara umum. Dia panggil secara umum. Kalau ikut detail, ada juga berbantah-bantah yang dibenarkan dalam syarak. Yang dimaksudkanlah yang bertentangan dengan syarak. Dan memuji. Memuji ini juga kadang-kadang bukannya elok dia memuji. Kadang-kadang menjadi haram pula memuji seseorang itu. Itu juga pun sama. Kita ingatkan puji orang ni boleh. Memang boleh. Tapi dalam satu masa, dalam satu keadaan, dalam ada satu keadaan tidak boleh memuji pula. Macam Nabi SAW menegur kepada seorang sahabat yang memuji lebih-lebih daripada memuji seseorang tu berlebih-lebihan, sehingga Nabi SAW kata, baik, engkau ni macam kau nak potong leher kawan kau. Nabi tegur dia, engkau ni dah macam nak potong leher kawan kau. Nabi tegur. Ada juga kadang-kadang memuji yang lebih-lebih pun tak boleh. Padahal memuji tu boleh. Baguslah sifat puji, tapi puji itu dengan kadar yang dibenarkan. Macam kita puji, handsome lah kau. Orang yang dengar, alhamdulillah. Sebenarnya kita puji makhluk. Kita puji siapa sebenarnya? Hakikatnya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia kita puji. Smart hari ni, cantik lah. Kita puji dia, pandai lah kau. Pandai lah kau. Kita puji makhluk, maknanya kita puji Allah. Kawan kita menjawab, alhamdulillah. Yang layak dipuji sebenarnya adalah Allah. Alhamdulillah, mana dia? Segala puji yang 4 bagai itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baguslah, tapi yang berlebih-lebihan itu, yang mendatangkan mudarat itu yang dilarang dalam syarak. Itu yang kita kena tahu. Kemudian melawak, kan? Melawak ataupun selora yang menyebabkan seseorang ketawa, kan? Itu juga ada juga kadang-kadang boleh. Kan Nabi SAW
inni la amzah. Inni la amzahu. Nabi sendiri mengatakan dia berselora. Nabi, tapi tengok keadaan apa yang Nabi selora kan? Kan? Macam Nabi selora satu orang, dia jumpa satu orang tua. Satu orang perempuan tua, dia kata takkan masuk dalam syurga orang tua sedih dia. Orang tua tu sedih. Memang betul lah. Apa gurauan Nabi sebenarnya betul. Memang dalam syurga tidak ada orang tua, semuanya muda. Tapi Nabi bergurau kepada orang tua tersebut. Gurauan macam ni tak ada masalah. Tapi gurau ada juga melawak yang boleh yang dilarang dalam Islam, sehingga menggolakkan hati habis semua kan, lupa semuanya. Itu dah kena kuang tu. Sebab banyak ketawa ni boleh menggelapkan hati. Itu dalam hadis Nabi SAW. Banyak ketawa menggelapkan hati. Itu kita kena jaga. Jadi dia kata selora yang macam mana? Ada selora yang bertentangan ataupun melawak yang bertentangan dengan syarak, itu dilarang. Adapun berdusta, apa itu berdusta? Adapun berdusta maka iaitu mengkhabarkan akan sesuatu. Ini nak bagi tahu ta'rif berdusta. Apa yang dimaksudkan berdusta itu? Jadi dia kata adapun berdusta maka iaitu mengkhabarkan akan sesuatu atas menyalahi barang yang ia sesuatu itu, balik ia tu balik pada sesuatu itu, atasnya barang. Maknanya apa yang dikatakan berdusta ataupun bohong, kita panggil apa takrif bohong ni, iaitu mengkhabarkan ataupun menceritakan akan sesuatu perkara atas menyalahi barang yang ia sesuatu itu kan, atasnya. Atas barang tersebut. Contohnya misal kata dia mengatakan bahawa Muhammad ada di rumah. Muhammad ada di rumah. Muhammad ada di rumah. Tiba-tiba si Zaid pergi ke rumah Muhammad, dia dapati Muhammad tidak ada di rumah. Itu dah menjadi satu dusta. Cuma tinggal lagi dia dihukumkan berdosa atau tidak. Dia ada yang disengajakan atau ada yang tak disengajakan. Ada dia tengok balik. Kena tengok balik asal dia balik. Usul dia tengok usul dia balik. Kan? Ada yang dimaafkan. Tapi takrif dusta itulah maknanya menyalahi. Apa yang dikhabarkan tu menyalahi daripada perkara yang sebenarnya. Itu nama dusta ataupun bohong tu tadi. Sama ada mengetahui ia seseorang itu akan yang demikian apa? Demikian mengkhabarkan akan sesuatu itu dan menyengaja ia seorang atau tiada. Tak kisahlah. Sama ada dia tahu ke mengetahui seorang akan yang demikian, iaitu mengkhabarkan, ataupun dia tak tahu ke kan, dan mengetahui dan menyengaja itu tiada dan mengetahui dan menyengaja itu syarat bagi berdosa. Ulang balik. Sama ada mengetahui ia seorang akan yang demikian mengkhabarkan itu dan menyengaja ia atau tiada. Ini dia dikatakan dusta. Kan? Sama ada dia apa? Dia sengaja ke, dia tak sengaja ke, tapi yang nama dusta tu dia. Apabila cakap tak kena apa yang perkara yang sebenarnya, maka itu dikira sebagai dusta. Sengaja cakap ke, tak sengaja cakap ke, itu lain. Sebab itulah dia datang selepas tu. Mengetahui dan mengaji itu syarat bagi dosa, bukan syarat bagi nama dusta. Tak syarat. Mengetahui dengan sengaja tadi bukan syarat bagi dusta. Syarat dusta tadi maknanya menyalahi apa yang dikhabarkan. Itu dinamakan dusta. Kalau tengok dosa ke tak, kena balik tengok perkara ke, tengok rujuk betul-betul, tengok betul-betul, barulah boleh dihukumkan sama ada dia dosa ataupun tidak. Itu dia.
Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Dijaga bawah tu. Nombor 1 surah Ali Imran ayat 61. Ayat nombor 1 boleh tengok dalam Quran ayat nombor 1 surah Ali Imran. Tengok arti dia. Maka menjadikan kita akan laknat Allah Subhanahu wa taala atas kalian yang berdusta. Berdusta macam mana? Berdusta yang menyalahi hukum syarak itu. Itu yang dimaksudkan ayat ni. Mana siapa yang berbohong yang menyalahi hukum syarak, maka dia dilaknat. Maka Allah SWT tak pandang dia dengan pandangan rahmat. Kan Allah tak pandang dengan pandangan rahmat. Allah tinggalkan dia. Allah tak pedulikan dia. Tak peduli itu bukan maknanya Allah tak ambil tahu tentang amal dia. Setiap amal dia semuanya akan dihisap. Nak bagi tahu tu dengan pandangan rahmat, Allah tak tumpu pada dia. Sebab perantaraan dusta yang menyalahi syarak itu tadi. Itu maksud dia. Kemudian dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannati wa ma zala rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar wa ma zala 'abdu yataharra al kadhiba hatta yuktaba 'indallah kadzaban." Dijaga juga rawahul syaikhan. Maknanya hadis ini kalau diperiksa ada dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ni hadis sahih. Boleh rujuk dalam kitab Bukhari dan juga Muslim. Tengok apa erti dia. Alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi. Iaitu dia kata apa? Lazimkanlah oleh kamu akan benar. Lazimkanlah kamu akan benar. Kerana apa? Kerana benar itu menyampaikan ia kepada kebajikan. Benar tu menyampaikan ia kepada kebajikan. Dia bukan mesti. Itu kita tahu. Dia asbab. Asbab ni tak semestinya boleh beri bekas kepada musabbab. Itu kita kena tahu. Kita balik pada tauhid balik. Jangan kita anggap buat perkara ni mesti nak dapat. Tak. Kita kena faham balik. Maknanya buat satu perkara yang baik itu sebab saja. Sebab saja yang boleh menjadi musabbab. Tak semestinya sebab boleh jadi musabbab. Tak semestinya. Sebab itulah dengan amal kebajikan ni tak semestinya boleh masuk syurga. Semua sahabat tanya, "Ya Rasulullah, adakah dengan amalan kebajikan, amalan soleh dapat masuk dalam syurga?" Nabi SAW tidak. Masuk syurga bukan dengan amalan. Habis macam mana? Tapi akan seorang itu akan masuk dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan amalan. Habis tak payah buat amal lah. Tak boleh. Amal kena buat. Sebab amal tu menyampaikan sesuatu. Dia menjadi salah satu Allah jadikan yang asbab. Macam kenyang lah. Macam kenang. Asbab kenyang apa dia? Makan. Asbab kenyang makan. Dengan makan insya-Allah ada kenyang. Tapi tak semestinya dengan makan itu dengan makan tu dapat kenyang. Kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala
boleh jadikan selain daripada asbab makan tadi, boleh jadi kenyang. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW akan datang, apabila dalam zaman fitnah, besok dalam zaman kekufuran, orang-orang beriman akan makan dengan zikir dan tasbih. Boleh. Sebab yang beri kenyang tu Allah. Ini yang nak belajar. Begitu juga sebab kalau tengok api sebab dia membakar. Letak kertas yang kering terbakar dia. Api itu asbab bagi membakar. Kadang-kadang letak api, letak kertas tak terbakar. Yang terbakar tu musabab lah. Musabab bagi terbakar. Kadang-kadang bakar tak boleh bakar. Kadang orang hidupkan kayu api pun dekat dapur pun tak boleh hidup. Padahal kayu kering. Tisu dah banyak habis tapi tak hidup pun api. Sebab dia asbab saja, bukan musabab. Yang jadikan musabab Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan satu perkara itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang jadikan. Ini yang kita kena iktikad dalam hati kita ni. Tidak ada sesuatu pun yang boleh beri bekas. Sebab itulah natijah bila orang yang kuat beramal sehingga dia sampai darjat takwa, dia dah tak pandang lagi dengan amalan dia tu. Dia tak merasa amalan dia tu baik. Amalan dia tu satu amalan yang boleh membanggakan, tidak. Dia merasakan tak ada apa-apa. Memang amalan ni memang sepatutnya aku kena buat. Kerja hamba kena buat. Dia dah tak rasa lagi lah amal ini menjadi satu besar, macam satu mendatangkan hajat. Macam satu orang tu, kenapa kau buat amal ni? Sebab anak aku sakit lah, aku buat sembahyang hajat, aku buat ni. Kenapa lah? Aku nak kaya, dia buat amal. Aku nak rezeki, aku buat amal kerana sesuatu. Itu pada langkah pertama. Langkah pertama memang itu. Dia akan nampak buat amal tu, dia nak nampakkan ganjaran. Itu langkah satu. Tapi bila dia dah meningkat, dia punya keimanan dia semakin meningkat, dia buat amal bukan kerana yang lain. Dia buat amal hanya semata-mata untuk mencari redha Allah. Dia tak rasa dah. Dia dah tak rasa diri dia seorang buat amal. Dia dah tak rasa amal ni kira biasa, memang hamba kena buat. Kita nak sampai tahap tu lah. Mana kita buat amal kita dengan kita merasakan tidak ada apa-apa, macam kita tak buat amal lagi. Itu yang kita nak buat. Tapi yang ini kita rasa, wah, kita lah yang paling banyak buat amal. Kalau masih ada lagi perasaan-perasaan macam itu, maka kita kena banyak lagi mujahadah dalam agama. Banyak lagi kita kena usahakan. Kita tahu lagi apa? Nantinya lazimkan oleh kamu akan benar kerana benar itu menyampaikan ia benar itu kepada kebajikan. Dan kebajikan itu menyampaikan ia kepada syurga. Itu dia kata. Dia sebagai yahdi, menyampaikan. Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Sesungguhnya benar itu menyampaikan kepada kebajikan. Wal birru, dan kebajikan yahdi, dia menyampaikan ilal jannati, menyampaikan kepada syurga. Dia tu sebagai menyampaikan dia asbab aja. Tapi kalau Allah Ta'ala, kalau satu orang tu dia buat jahat kat dunia ni, banyak jahat dia buat, tiba-tiba di akhirat Allah SWT nak masuk dalam syurga, siapa boleh halang? Seorang pun tak boleh halang. Ataupun di sebaliknya, semuanya buat amal soleh, tiba-tiba orang yang buat amal soleh ni semuanya, tiba-tiba Allah Ta'ala nak masukkan dalam neraka, siapa boleh tahan? Seorang pun tak boleh tahan. Sebab itulah Nabi SAW pernah menawarkan seorang sahabat supaya doa. Kau mintalah doa supaya kau nak minta doa apa, biar aku doakan. Salah satu doa dia, apa dia? Ya Rasulullah, mintalah doa, aku nak doalah untuk aku bersama-sama engkau dalam syurga. Maka Nabi kata apa? Berbantulah aku dalam banyakkan sujud. Kerana apa? Di akhirat ini aku pun ditenggelamkan dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pun tak dapat bantu apa-apa. Semata-mata dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi kata berbantulah aku dengan memperbanyakkan sujud. Itu dia. Sebab apa? Amalan ni asbab aja. Kan? Asbab dia. Tapi kalau Allah Ta'ala jadikan asbab tu tak ada apa-apa manfaat,
Siapa yang boleh halang? Sebab kita ni semua milik Allah. Tak ada istilah zalim diri Allah, tak ada. Istilah zalim bagi Allah tu tak ada. Sebab apa? Semua kita adalah milik Allah. Dan ta'rif zalim tu apa? Iaitu memerintah sesuatu perkara yang bukan hak dia. Dan kita ni semua hak milik Allah. Tak ada satu perkara pun yang zalim bagi Allah. Tak ada satu pun yang bukan milik Allah. Semuanya milik Allah SWT. Sama ada yang benda yang baik, sama ada benda yang buruk, semuanya hakikatnya datang daripada Allah SWT. Apa kita boleh buat, tak boleh buat apa-apa. Cuma tinggal lagi kita tengok, kita ikutlah apa yang Nabi telah ajarkan kepada kita. Tapi jangan yakin dengan amal kita. Buat amal dengan yakin, tapi jangan yakin dengan amal. Itu penting tu. Buat amal dengan yakin, tapi jangan yakin dengan amal. Macam mana tu? Kan, buat amal dengan yakin. Buat amal yakin dengan Allah. Dan jangan yakin dengan amal kita tu boleh bagi bekas. Itu maksud dia. Kita buat amal dengan yakin, tapi jangan yakin dengan amal. Kalau kita yakin dengan amal, dalam hikam kan, dalam mata hikam kan, satu kejahilan. Satu kejahilan orang yang masih bergantung kepada amal dia. Terus kita hikam ulang kali, kita hikam jumpalah. Dia punya lapan mata ni dah lupa. Satu kejahilan orang yang mengharap, orang yang bergantung kepada amal. Itu dia yakin pada amal. Padahal amal dia langsung tak boleh bagi bekas. Kita memang kena buat amal. Amal sebagai hamba, kita kena buat amal dengan yakin. Yakin mana? Yakin kepada Allah yang selesaikan masalah kita. Bukan amal kita, tapi Allah yang selesaikan masalah. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka buat amal dengan yakin kepada Allah, bukan yakin pada amal. Dia yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebablah seorang sahabat dia berulang kali apabila balik rumah, dia balik rumah tak ada makanan, dia buat amal. Dia dah buat amal, balik dia tak ada makanan, buat lagi amal. Sehinggalah amal dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah Allah Ta'ala buat keputusan, kali ke berapa kau buat amal, aku jadikan asbab rezeki. Nak bagi tunjuk tu. Sebab apabila sekali dia buat amal, datang Allah berkuasa dengan tak buat amal, Allah boleh bagi dia rezeki. Tapi supaya nak tarbiyah kita, supaya nak bagi tahu, jangan yakin dengan amal. Jangan kita yakin dengan amal, tapi beramallah dengan yakin. Nampak sahabat dia buat amal, tapi amal dia yakin kepada Allah yang menyelesaikan masalah dia. Hari ini kita silap. Kita buat amal dengan yakin pada amal. Itu silap. Sebab tu hari ini kita buat satu amal, kita terus beramal. Walaupun benda itu dah datang pada kita teruskan beramal. Sebab amal ni, inilah sifat satu orang hamba. Hamba sifat dia beramal. Mengabdikan diri kepada Allah SWT, ini sifat hamba. Tak nak, dia memang hamba, dia kena buat. Kemudian dia kata apa lagi? Dan sentiasa seorang laki-laki itu benar, dan bersungguh-sungguh ia akan benar, hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak benar. Dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan akan berdusta. Jauhkanlah perkara ini. Kita jauhkanlah supaya kita ditimpa perkara elakkan diri kita daripada bercakap dusta ataupun bercakap bohong. Sebab tu kita kena kurangkan cakap. Bila banyak cakap, banyak salah. Kan, bila banyak cakap, banyak salah. Salah itulah dusta. Itu yang kita kena kurangkan cakap. Banyak cakap, banyak salah. Salah tu jadi dusta. Itu yang kena tahu. Itu yang kita kena jaga. Kerana berdusta itu menyampaikan ia kepada jahat. Sebab dusta itu pula asbab. Itu kata asbab. Asbab sampai kepada ia kepada jahat. Seperti keluar daripada taat. Seperti keluar daripada taat. Kan itu buat jahat lah. Dia dah buat jahat, maka dia keluar daripada ketaatan kepada Allah. Allah kata jangan buat perkara itu, dia buat.
Allah kata jangan judi, dia buat judi. Dia berjudi. Allah kata jangan berzina, dia berzina. Maknanya dia keluar daripada ketaatan. Itu satu perkara yang menyampaikan kepada jahat. Dan jahat itu menyampaikan ia kepada api neraka. Jahat itu sendiri menyampaikan dia kepada api neraka sebab saja. Dan sentiasa hamba itu bersungguh-sungguh pada berdosa hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak dosa. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Minta kepada Allah SWT jauhkan kita daripada sifat ni. Apabila kita banyak berbohong, banyak dusta, maka Allah SWT akan tuliskan besok kita ni di akhirat orang yang banyak dusta. Na'udzubillah. Ini yang kita kena jauhkan. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita daripada sifat tersebut. Kemudian dikehendaki dengan ditulis di sini, dihukumkan bagi yang pertama dengan banyak benar, dan mendapat ia akan sifat dan pahala yang banyak benar. Dan dihukumkan bagi yang kedua pula, iaitu dengan banyak berdusta, dan mendapat ia akan sifat dan dosa yang banyak berdusta. Dan sabda Nabi SAW, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibul lil iman. Artinya jauhkanlah oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan berdusta. Nabi beri peringatan kepada kita, jauhkan diri kamu daripada berdusta, kerana berdusta itu menjauhkan seseorang itu akan iman. Dengan ia berdusta itu menjauhkan seseorang itu daripada iman, merosakkan iman dia. Elok-elok dia dah sedap buat amal, tiba-tiba dengan perantaran amal dusta tadi, amal bohong tadi, terus hilang amalan satu demi satu. Daripada rajin berzikir, malah berzikir. Daripada rajin semayang, malah semayang. Daripada rajin baca Quran, hilang rasa rajin baca Quran. Ini mesti kena. Sebab apabila seseorang itu datang perkara-perkara malas dalam beramal, dia kena cek pada amal dia. Dia kena periksa pada amal dia, apa yang dia telah buat yang menyebabkan amalan dia tu semakin berkurangan. Satu musibah yang besar seseorang itu apabila amal soleh hilang daripada diri dia. Satu musibah besar. Orang yang hilang amal soleh dalam diri dia. Bukan musibah besar tu kena langgar lori ke, itu musibah juga. Tapi musibah yang paling besar lagi, amal soleh hilang daripada diri seseorang. Kalau orang kena langgar lori itu, dia mati dalam keadaan iman, berjaya dia. Berjaya dia. Tapi kalau orang yang mati dengan keadaan mati kat rumah baring dekat tilam yang lembut, tapi mati dalam keadaan tidak ada amal soleh, maka apa keadaan daripada ketika itu? Allah Ta'ala tak tahu. Kalau Allah kasih kepada dia, kesian kepada dia, Allah masukkan dalam syurga. Tapi Allah SWT murka pada dia, apa jadi pada dia? Sebab setiap amal pula ada janji Allah. Itu dia kena faham. Setiap amal pula ada janji Allah SWT. Sikit lagi. Dan kemudian bersabda Nabi SAW, baris dia tu pun kena baiki. Betul ya? Idza kadhibat boleh. Idza kadzaba al-'abdu kidbatan taba'ala anhul malaku milan min nasni ma ja'a bihi. Artinya apabila berdusta seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala sekali berdusta, nescaya jauh daripadanya. Siapa? Jauh daripadanya seorang itu oleh malaikat satu batu. Satu mil kerana busuk dusta yang mendatangkan ia dengan dia. Tu dia. Siapa yang cakap bohong tu, keluar satu bau satu bauan, keluar bau yang tidak menyenangkan, dan malaikat lari sebatu jauh daripada dia. Sebab apa? Dengan sebab bau busuk bohong tu tadi. Sebab itulah kita kena jaga jauh. Kita kena jauhkan daripada bercakap bohong. Apabila kita bercakap bohong, maka malaikat akan jauh daripada kita. Malaikat apa? Malaikat rahmat, malaikat maut datang. Dia kata,
Kita cakap, oh nanti malaikat tak datang. Yang tak datang tu malaikat rahmat. Malaikat maut sampai masa kau jadi apa pun dia akan datang. Tu nak kena faham tu. Malaikat yang tak nak dekat tu malaikat yang membawa rahmat tu yang tak nak dekat kita. Malaikat maut tak datang. Kita suka ke tak suka ke, dia datang. Kita bohong ke tak bohong ke, sampai masa memang dia dah datang. Kan? Begitu juga malaikat kiraman katibin. Apabila seorang itu melakukan maksiat, dia malu. Dan kiraman malaikat mulia kan, dia bersifat pemalu. Jadi dia lari juga dari jauh, tapi catatan dia tu, amal kita tetap dia dapat. Dia bukannya tulis macam kita ABC ke kan, dia punya buku dengan bahasa dia lah, kita pun tak tahu. Amal kita diangkat macam mana, ditulis macam mana, tapi kita tahu ada malaikat kiraman tadi yang mencatat amal kita. Catat macam mana tak tahu. Catat pakai telefon ke kan, catat pakai komputer ke, wallahualam. Sebab kita tak nampak malaikat pun, kita tak pernah nampak. Ini kan lagi bahasa malaikat. Kita pun tak tahu bahasa malaikat. Kita manusia pun berbagai-bagai jenis bahasa kan? Bahasa Melayunya, bahasa Cinanya, bahasa Indian, bahasa dia. Satu dunia pun banyak bahasa. Malaikat pun begitu juga. Dia ada bahasa dia tersendiri. Dia catat kita punya amal macam mana, wallahualam, tak tahu. Dan seterusnya ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram, wallahualam. Cukup dah tu. Wallahualam. Jadi insyaAllah semoga pada kuliah kita pada hari ini, semoga Allah SWT tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan jauhkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Semoga kita diridhai oleh Allah SWT insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم إنه منكم تقبل يا كريم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.